Adakah sebab belajar di Melbourne tu 2 tahun, you buat bisnes Kantan Catering ni? So macam tu wujudnya lah, macam mana tu wujudnya Kantan Catering ni? Dia kata semenjak saya ni suka masak, sebab saya kalau ada kawan-kawan dekat sini ni, saya suka buat macam pulut kuning ke dengan rendang ke. So sukalah bawa pergi jamuan kawan-kawan kan, parti ke, so diorang suka. So kawan saya dekat Malaysia tu kata, apa kata you macam buat something dekat rumah dulu, and then kawan-kawan datang tengok diorang suka, dan maybe boleh lah teruskan buat besar-besar sikit. Jadi dekat sini ni saya duduk apartmen kecil je. Jadi adalah dapur yang sesuai semua nak masak kan. Nak masak semua. Jadi apa saya buat, idea yang pertama tu saya ajak kawan-kawan datang untuk try 5 course meal lah dekat rumah dulu. Tengok diorang suka ke, dapatkan komen daripada diorang. So saya buat minggu macam tu, jadi diorang kasih lah saya feedback, betul tak ni, apa yang perlu improve semua. So saya buat benda tu, dan saya macam launch lah. Lepas launch tu, orang-orang yang asing, orang yang tak tahu pasal makanan Malaysia pun dah mula datang kat rumah saya untuk cuba-cuba semua ni. So saya buat supper club ni tahun, dan selepas tahun tu dah mula saya punya customer tanya, boleh tak buat catering untuk saya punya party ke. Sebab kadang-kadang diorang macam dah beranak, nak celebrate anak punya birthday ke. So masa tu tak familiar lagi nak buat catering ni. So okeylah, bolehlah cuba. So lepas cuba sikit-sikit dengan kawan, jadi dia mula berkembang dalam community. So itulah terwujudnya Kantan Catering ni. Tapi kenapa Kantan? Kenapa tak macam bunga lawang macam tu? Kantan tu kalau kita ikutkan tradisi makanan kita lah, tak banyak negara yang guna bunga kantan tu dalam masakan. Cuma Malaysia dan Indonesia sahaja. Jadi kita pun serumpun lah kiranya kan. Jadi kantan tu saya rasa paling bagus untuk tangkap kita punya adat tu. Kalau bunga lawang, orang India pun guna bunga lawang, orang Cina pun guna bunga lawang kan dekat negara-negara diorang. Jadi bunga kantan tu sebab kita lah dia ingredient yang khusus dalam negara kita. So okeylah, lagi pun cantik, warna biru. So macam kalau restoran ni macam mana pula tu wujudnya? Okay, so restoran ni sebenarnya baru-baru saja nak wujud. Sebab Kantan Catering ni kita beroperasi kebanyakannya daripada rumah, dan juga kita berkolaborasi dengan kawan-kawan yang sebidang lah. Ada kawan yang ada restoran semua kan. So kita contohnya kalau kita ada wedding ke, kita ada majlis ke yang ada 50 orang ke atas tetamu, so kita collaborate. Sebab nak buat sendiri kecil je bisnes ni sebenarnya, so kita kena collaborate. Tapi sekarang ni dah lepas 4 tahun buat Kantan Catering ni, saya punya confidence level tu dah naik sikit. Jadi saya dah mula untuk dapatkan tempat nak buat cafe/restoran. Tapi masih fokus dalam bidang catering. Tapi macam awal-awal dululah, macam maybe macam 4 tahun lepas nak mulakan perniagaan ni, kau tak ada rasa macam boleh ke, ada ke orang nak beli? Tak rasa macam tu kan? Okay, kalau nak katakan 4 tahun lepas, makanan Melayu dekat sini tak banyak lagi tau. Makanan Malaysia tu ada, tapi lebih fokus kepada benda-benda yang macam komersial, macam laksa, kuih tiaw goreng, yang tu orang dah kenal dah. Tapi yang tu macam lebih mainstream lah. Orang tak kenal lagi nasi kerabu, nasi goreng kampung, laksa Johor ke. Jadi masa tu saya ingat rasanya ada peluang kat sini ni. So masa 2016. Jadi masa saya buat saya punya menu tu, menu yang saya perkenalkan tu, dia fokus kepada makanan daripada Terengganu dan Kelantan. Sebab family saya datang daripada Terengganu sebenarnya. Daripada situ. Jadi masa saya membesar, nasi dagang, nasi kerabu, itulah makanan kat rumah kan. Jadi kat sini susah nak dapat. So saya ingat rasanya ada peluang. So cubalah perkenalkan ni sedikit, tengok kalau diorang suka ke tak. Sebenarnya awal-awal tu susah juga nak tahu kalau orang Melayu tu memang confirm suka lah kan.
Tapi kalau macam orang putih dekat sini ni, diorang tak kenal, dan cara diorang makan pun lain daripada kita. Ada tak menu yang laku waktu musim-musim tertentu? Contoh macam tiba-tiba musim winter, menu tu orang nak makan ada tak? Dekat sini, okay, saya punya menu tu sebenarnya pun buat musim-musim juga. Tapi walaupun saya buat musim-musim, biasanya orang akan order benda yang popular, tak kira musim. Jadi sekarang ni saya dah tukar strategi sikit. Benda-benda yang popular tu macam nasi lemak, mi hun goreng, apa lagi, roti jala, roti canai, benda tu memang akan jadi staple dekat saya punya menu. Tapi yang saya tukar macam kerabu ataupun salad. Sekarang kan musim sejuk dekat sini, tengah winter. Jadi menu saya pun ada macam stew ayam, stew daging. Tapi walaupun introduce menu yang baru macam tak semestinya berlaku. Jadi kita pun kena tahulah apa yang popular dan apa yang orang akan selalu masak. So macam mana Hisham rasa lah dengan menjual makanan-makanan Malaysia ni dapat mempromosikan secara tak langsung kita punya budaya dan juga adat? Actually memang seronok tau. Dia punya seronok tu lain daripada kerja dengan dalam korporat. Sebab daripada kecil lagi rasanya saya memang dah ajar apa tu dengan mak saya, sebab mak saya ni memang pandai memasak. Jadi dia memang dah ajar saya macam mana nak masak benda-benda ni daripada scratch tau. Jadi dekat sini orang tak reti semua tu. Orang masih macam guna paste yang dalam botol. Sebenarnya tak ada masalah pun nak guna tu. Tapi kalau nak lebih asli, kenalah buat sendiri kan. Masa saya buat supper club dulu, saya ada tunjuk saya punya customer macam mana nak buat roti jala. Saya ada, kalau macam tahu makan steamboat tu kan ada burner yang tebal tu kan. Jadi yang tu saya letak dekat samping ruang tamu, saya tunjuk dia orang, okey nak buat roti jala kita kena guna acuan ni, lepas tu kita kena pusing-pusingkan dia macam ni. Jadi dia orang seronok tau, sebab dia orang tak pernah tengok. Kalau tengok orang Mak Saleh ni pun dia orang macam teruja. Macam ni rupanya dia buat. Lepas tu ada yang tak pernah makan durian. So ada yang tak pernah makan durian tau. Jadi saya fikir okey, kalau dia orang tak pernah makan durian tapi nak jinakkan dia orang dengan makan durian, saya buat kek durian. So saya cakap kat dia orang, okey cuba makan kek ni, dia bagi tahu saya macam mana, apa pendapat you kan. So dia orang pun makan, dia orang kata sedap lah kek ni. Kek apa? Saya kata ni semua durian. So diorang macam wah, tak sangka durian boleh rasa sedap macam ni. So diorang tu sebenarnya adventurous, tapi diorang kita kena pandai jinakkan diorang dengan kita punya bahan-bahan, baru diorang macam okey sebenarnya taklah teruk sangat yang diorang fikir, taklah asing sangat, taklah terkejut kalau makan. Yang terakhir sekali kita nak Hisham mungkin peluang untuk berucapan selamat Hari Merdeka kepada semua. Okay. So dekat sini kita punya sambutan mereka taklah hebat sangat, especially COVID ni kan. Jadi saya harap-harap orang-orang Malaysia sambunglah bersabar dekat Malaysia tu dalam menghadapi masalah COVID ni. Tapi pada masa yang sama jangan lupa kita punya asal usul lah agaknya, sebab walaupun saya duduk dekat Melbourne ni, tapi saya punya jiwa memang masih jiwa Malaysia lagi. Jadi kita kena berbangga dengan mana kita datang. Kita kena selalu berbaik pada orang, tak kira usia, tak kira bangsa kan. Barulah kita jadi orang warga Malaysia yang betul-betul Malaysia. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua warga Malaysia, terutama kepada keluarga saya dan juga rakan-rakan saya yang saya pernah kerja dulu dekat Media Prima. Semua warga Media Prima, selamat Hari Merdeka.